kita menyambut kegembiraan. Kerana itu yang pertamanya ialah kita merdeka daripada musuh kita yang utamanya, itulah syaitan yang berbicara. Itu yang pertama, kita merdeka daripada belenggu syaitan. So hari ini dah berapa Syawal? 8 Syawal, 9, masuk 9 Syawal. So sekarang kita nak tanya diri kita, remote control syaitan tu ada tak dalam diri kita? Ada. Kalau kita bayangkan sepanjang bulan Ramadan yang lepas, saya menyebut dalam peluang tazkirah yang saya sampaikan satu malam itu, mana ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Mana bila kita lakukan perkara tersebut, maka alhamdulillah adalah bibit-bibit ketakwaan di dalam diri kita. Jadi antara perkara-perkara tersebut ialah, antaranya ialah solat. Jadi kalau sepanjang bulan Ramadan itu kita sepanjang bulan Ramadan itu bagaimana keadaan kita? Sentiasa menjaga waktu solat kita, kan? Kita sentiasa menjaga waktu solat, kita perhatikan bila masuk waktu, dan kita akan tiba lebih awal di masjid untuk menunaikan paling kurang tahiyatul masjid. Kemudian kita tunaikan solat-solat sunat rawatib, kan? Untuk mendapatkan ganjaran yang semaksimum yang mungkin yang boleh kita garap daripada ibadah kita itu di bulan Ramadan, kan? Tetapi selepas 1 Syawal itu, selepas berakhirnya Ramadan itu, bermulanya 1 Syawal dan semakin jauh kita daripada Ramadan, dah seminggu lebih dah daripada yang kita berlalu menjalani bulan Ramadan tersebut, maka bagaimanakah kita, keadaan kita? Masihkah sama seperti yang seperti mana yang kita lalui sepanjang bulan Ramadan, atau semakin berkurang kita daripada amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan tersebut? Sebab itu dalam Al-Quran Allah menyebut di dalam surah Al-Hijj ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hijj ayat 39, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini musuh kita. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia akan buat kepada kita. Jadi selepas kita mengawal diri kita daripada hasutan syaitan, maka inilah ikrar syaitan ke atas manusia, janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan menjadikan kejahatan terasa indah pada hamba-hamba Allah yang berada di bumi. Kejahatan itu terasa indah bagi kita. Jadi kalau kita dah rasa kita dah tak sensitif lagi dengan perkara-perkara yang membawa kerosakan, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang membawa pada kejahatan, maka itu menunjukkan kita berkurangnya kita di dalam kita mengawal diri kita dalam keadaan kita masih dalam keadaan seperti mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Okay. Kemudian yang perkara yang kedua yang perlu kita ingat, ialah kita merdeka, kita menyambut Idul Fitri ini, kita menyatakan perasaan kegembiraan kita, ialah kerana kita membebaskan diri kita daripada cengkaman hawa nafsu dan diri kita sendiri. Kita
membebaskan diri kita daripada cengkaman hawa nafsu dan diri kita sendiri. Dan ini seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Jasiyah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Ayat 33. Ayat 33. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah tidak mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi ini adalah dua sebab kenapa kita perlu bergembira apabila datangnya bulan Syawal. Yang pertama, kita membebaskan diri kita daripada cengkaman syaitan. Dan yang keduanya ialah kita membebaskan diri kita daripada mengikut hawa nafsu kita sendiri dan juga mengikut kehendak diri kita sendiri. Dan seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jasiyah ini, "Afara'aita man ittakhadha ilahan." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ilah, ilah di sini istilah ilah ini diterjemahkan sebagai Tuhan. Dan Tuhan ini yang dikaitkan dengan hawa nafsu. Jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia buat apa yang dia suka, dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, yang dia tak suka, dia buat. Apa yang Allah larang tapi dia suka, dia buat. Dia tak ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikut kehendak hawa nafsu dia sendiri. Jadi pada mereka yang mempunyai kedua-dua sifat ini dan masih lagi dalam keadaan bulan Syawal ini, eloklah kita perhatikan kembali perkara ini. Kerana dua perkara ini ialah yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke lembah kehinaan, ke lembah kesesatan dan juga ke lembah kejahatan. Jadi kita hendaklah berhati-hati, mengawal diri kita selepas kita sebulan berpuasa dan kita tahu kenapa sebab kita bergembira. Yang pertamanya tadi ialah kita bebas daripada belenggu syaitan, merdeka daripada belenggu syaitan. Dan yang keduanya ialah kita tidak mengikut hawa nafsu kita sendiri. Jadi sejauh mana kita sudah dapat mengekalkan keadaan yang sedemikian, maka kita kena tanya diri sendirilah, tepuk dada, tanya iman, bukan tanya imam. Imam tak boleh jawab kan, iman boleh jawab kan, iman yang ada dalam diri kita sendiri kan. So imam ni dia boleh tengok je kan, orang ni datang solat ke masjid, okay, alhamdulillah kan, ada harapan kan. Orang ni tak solat ke masjid, alamak, ini ada banyak lagi kerja kita buat kan pada mereka kan. Kita tidak menyisihkan mereka, tetapi sebaliknya kita mendoakan kesejahteraan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti akan membuka pintu hati mereka untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Persoalan yang kedua, apabila kita telah melihat perkara-perkara yang kita tahu kenapa kita bergembira dan faktor-faktor yang kenapa kita bergembira, jadi apakah seterusnya kesan daripada Ramadan itu sendiri kan? Selalunya yang menjadi persoalan kepada kita ialah bagaimanakah boleh kita mengekalkan keadaan yang kita lalui di sepanjang bulan Ramadan tersebut, juga di bulan-bulan yang
modal itu susut kan, betul lah. Dia nak modal itu sentiasa untung dia kan. Modal yang dia ada tu, yang dia gunakan sebagai asas untuk dia berniaga tu, dia akan menghasilkan keuntungan. Tiap-tiap bulan apabila dia tutup akaun dia akan dapati P&L, profit and loss dia, rugi dan untung dia sentiasa menguntungkan. Jadi begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berfikiran yang waras, yang mengejar kepada kebaikan, yang mengejar kepada rusydi, kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengejar kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengejar pahala Allah dan juga ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka seharusnya begitu juga sifat kita kan. Maknanya seharusnya selepas Ramadan itu kita juga kekal di dalam keadaan sentiasa dalam keadaan bertambah baik kan, lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya kan, lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi Syawal yang menjelma ini adalah lebih baik daripada bulan Ramadan yang telah kita lalui kan. Sebab itulah maknanya kita di dalam bulan Ramadan ini kita beribadah bukan kerana Ramadan itu sendiri, tetapi kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita beriman, kita yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana ini bulan Ramadan kita bunuh habis-habisan, bulan lain kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini dipanggil surah Hud, dan kita tahu Hud adalah merupakan salah seorang nabi yang diutuskan kepada manusia. Okay? Jadi surah Hud, surah ini adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dan ia diturunkan selepas surah Yunus, dan mengikut urutan dalam mushaf dia juga berlaku ataupun terletak selepas surah Yunus. Dan surah Hud ini mempunyai 23 ayat. Okey, mempunyai 123 ayat surah Hud. Okey. Dalam salah satu daripada kalau kita lihat kepada latar belakang penurunan surah Hud ini, dan kita tahu suasana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Bagaimana manusia yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini semuanya menolak seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melemparkan berbagai-bagai kata-kata yang kesat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai tukang sihir dan bukan itu saja, apabila Nabi pergi berdakwah di Taif itu sendiri pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan disambut dengan baik kan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dihujani dengan lemparan batu-batu kan. Jadi inilah yang nasib yang menimpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan apabila Nabi mengizinkan, membenarkan sebahagian daripada sahabat untuk berhijrah ke Habasyah ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan. Kerana apa? Oleh kerana tekanan yang ada, tekanan yang ada kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau yang awal, yang memeluk, yang menerima ajakan Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi ini senario yang berlaku, yang melatari turunnya surah Hud ini. Bukan itu saja, pakcik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pelindung kepada beliau juga telah meninggal dunia. Dan begitu
juga isteri beliau, Khadijah, isteri pertama beliau, Khadijah Al-Khuwailid radhiyallahu anha juga telah wafat menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai-bagai tekanan yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di Mekah, di saat zaman kesukaran, zaman beliau menghadapi berbagai-bagai tekanan, di saat semua kabilah-kabilah ataupun puak-puak kaum-kaum yang dia jumpa di Mekah pada saat itu, semuanya rata-rata daripada mereka menolak seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat salah satu daripada ayat yang di dalam surah ini, ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatra innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Dalam satu riwayat, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah, araka qad shibta atau kama qala Rasulullah SAW. Qala sayabni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'al atau kama qala Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, aku melihat engkau telah berubah. Jawab baginda, aku telah diubatkan oleh surah Hud, surah Mursalat, dan surah Waqi'ah, dan surah Amma Yatasa'al. Minta maaf dia hilang dia punya tulisan dia. Okay? Jadi ini yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Okay? Jadi apa yang dimaksudkan dengan fastaqim kama umirta? Ini ayat itu. Sehingga menyebabkan Rasulullah SAW menjadi ubat. Kan? Jadi Rasulullah SAW, kalaulah kita bayangkan orang yang berada di dalam tekanan, apa antara perkara-perkara yang dia akan buat? Yang pertama, dia mungkin antara perkara pertama yang dia buat, dia akan jebak. Tak payahlah buat, tinggallah, kan? Jebak kan? Tak payah, kau dalam tekanan yang amat sangat, kan? Jadi sebab itulah apabila turun ayat ini, kan, fastaqim kama umirta, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa teguh berdiri di atas jalan yang betul. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi walau macam mana sekalipun keadaan susah kamu yang kamu berdepan dengannya, jadi kamu hendaklah teguh melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama ni mungkin apabila kita ketipu dengan tekanan, kita kata di bawah payahlah buat tu, kan? Kita akan lari daripada matlab tujuan asal kita, kenapa kita memperbuat sesuatu perkara. Jadi dalam konteks ini Rasulullah SAW diutuskan untuk mengajak manusia supaya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni apabila tekanan yang ada ini, apakah kita hendak meninggalkan tujuan ataupun tugas kita yang pertama tersebut? Boleh jadi pada sebahagian daripada orang boleh jadi, kan? Tetapi Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu sentiasa teguh berdiri di atas jalannya seperti mana yang kamu diperintahkan.
Rasulullah SAW bila memikirkan ayat ini, sehingga kamu bakar perasaan umban Rasulullah. Kerana beberapa surah yang disebutkan tadi kan, Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, cerita tentang hari kiamat, dan kemudian surah Hud dan juga surah Amma Yatasa'al. Nampak tak? Kita uban tak? Kita uban pasal tua kan? Ataupun kita uban pasal ada penyakit kan? Atau kita pun uban pasal keturunan. So kita kalau bila kita uban, kita alhamdulillah kan? Boleh inai kali hitam kan? Ataupun brown kan? Untuk mereka bertukar wajah kan? Tetapi Rasulullah SAW kan, dia macam mana kan? Macam mana dalam keadaan tekanan yang ada ni, macam mana Rasulullah SAW berdepan dengannya, macam mana hendak dia lalui, macam mana cara kan, untuk dia kekal mengikuti setiap langkah perintah dan juga larangan Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT. Okey, itu yang pertama kalau yang menerima tekanan. Yang kedua, dia mungkin akan bersikap tidak matang. Dia mengambil tindakan-tindakan tidak rasional. Jadi kalau kita boleh kaitkanlah dengan kisah yang berlaku di Gaza pada hari ini kan, mungkin tuan-tuan para jemaah ada menerima mesej kan, mesej daripada Ismail Haniah kan. Dia kata tak apalah, tak buka pintu rapat pun kan, pintu langit itu buka kan, untuk menerima kesyahidan kami. Macam itulah lebih kurang dia kan. Nak buat apa kami berjiran dengan orang yang zalim kan. Kalau masuk ke buka pintu rapat, pergi masuk ke Mesir kan. Dan sedangkan di Mesir itu ada pemerintah yang zalim kan. Nama dia As-Sisi. Jadi dia kata buat apa kan, masuk ke buka pintu rapat sedangkan pintu langit dibuka oleh Allah SWT untuk menerima kesyahidan. Ini dia lebih rela untuk syahid di jalan Allah SWT dalam mempertahankan tanah air ini, dalam mempertahankan tanah wakaf umat Islam yang ada di dalamnya Masjidil Aqsa kan. Itu contoh yang pertama kan. Maknanya okey, dia istiqamah kan, dia istiqamah. Yang kedua tu yang tadi ialah dia ambil dia mengambil sikap yang tak matang lah, yang terburu-buru kan. Contohnya kalau kita ambil contohnya ialah Islamic State of Iraq and the Lebanon kan, ISIL kan, gerakan tu kan. Dia declare tertegaknya dalam Islam di tengah-tengah kekecohan yang berlaku di Timur Tengah tersebut kan. Jadi tak masuk akal kan? Tak masuk akal untuk mengumumkan sebuah negara Islam telah tertegak kan? di Syam, di Iraq, di bumi Syam itu sendiri kan. Sedangkan di sekeliling mereka ini ialah negara-negara kerajaan yang sudah tertegak begitu lama, yang pada bila-bila masa dia boleh menghancurkan kedudukan mereka. Jadi itu tindakan yang tidak matang. Boleh mengambil tindakan yang tidak matang. Dan walaupun kita tahu kenapa ISIL ini ditonjolkan di saat-saat umat Islam ditekan, dizalimi di Syria, di Iraq dan juga di Palestin, dan begitu juga di Mesir. Jadi itu perkara yang kedua yang boleh apabila seseorang itu tertekan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walau macam mana sekalipun keadaan Rasulullah SAW berdepan dengannya, maka ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan agar kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi
buruk kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka kalau kamu berbuat demikian, nescaya neraka akan menyambarmu kepadamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain daripada Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Dan ayat 114, dan dirikanlah solat pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian telah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beriman. Dan sabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang bersabar. Jadi di dalam ayat-ayat ini terdapat 4 perkara yang mana apabila kita memiliki 4 perkara ini, apabila kita melakukan 4 perkara ini, maka kita kita mempunyai, kita beristiqamah dalam amal ibadah kita. Kita beristiqamah dengan perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin perkara yang kita buat itu tak banyak, sedikit saja yang kita buat. Kita solat, kita sedekah, kita ngaji Quran, kita berdoa. Ini antara 4 perkara yang banyak kita buat di sepanjang bulan Ramadan, betul kan? Kita mendirikan solat malam, kita menghidupkan solat malam, kita mengaji Quran. Habis paling kurang maknanya 1 juzuk satu hari kita cuba habiskan, ataupun paling kurang 1 kali kita khatam bulan Ramadan, kan? Kemudian kita banyak bantu orang, kan? Ada RM1 kita bagi RM1, ada RM50 kita bagi RM50, ada RM5,000 kita bagi RM5,000, kan? Kita banyak bantu orang, kan? Kita cepat rasa kasihan kepada orang lain, kan? Kemudian apa lagi? Yang 4 perkara ini kan yang kita buat, kan? Jadi dalam apa ni, dalam apa ni, istiqamah ini, dia tidak semestinya kita banyak buat satu benda, kan? Kita buat sikit, tetapi kita sentiasa apa ni, membuatnya sentiasa, kan? Kita tidak tinggal, kan? Jadi apakah dia perkara-perkara yang menyebabkan kita akan sentiasa beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul? Yang pertamanya ialah seperti mana yang terdapat di dalam ayat ini, ialah wala tatghaw, dan janganlah kamu melampau. Jadi salah satu daripada perkara yang melampau yang berlaku ialah kita membuat perkara yang melampau dalam beragama. Kita membuat sesuatu yang melebihi daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sangkaan apabila kita memberat-beratkan sesuatu amalan itu, ianya menjadi petanda kepada kita ni seorang yang takwanya kuat dan takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? La tatghaw, jangan kita jangan kita melampau. Contohnya ialah sahur dan berbuka puasa. Ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata yang maksud hadis ini, pemisah di antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah kita ini makan sahur. Dan yang keduanya, agama kita akan teguh nyata selama mana orang ramai menyegerakan berbuka puasa, kerana sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu melewatkan, kan? Jadi dua-dua hadis ini ialah menunjukkan kepada harga diri atau menjati diri kita sebagai seorang Muslim, kan? Jadi ada kalau kita dalam bulan yang Ramadan yang lepas, mungkin sebahagian daripada kita akan berjumpa, jom kita sahur. Pukul berapa sahur? Pukul 1 sahur. Sedangkan dalam hadis ini kita digalakkan agar melewat-lewatkan makan sahur, kan? Sehingga waktu nak masuk subuh itu baru kita berhenti untuk sahur. Setengah ulama kata, orang tengah takbir kalau ada lagi makanan dalam mulut, habiskan dulu. Kita takutlah, kan? Ini batal puasa ni, kan? Tapi sehingga sedemikian boleh, kan? Tapi kita tahu, kita puasa lebih awal, kan? So kalau baru ni masuk subuh 5:45, kita pukul 2 dah start puasa dah. Pasal kita dah sahur pukul 2, kan? Ini melampau dalam beragama, kan? Begitu juga kita
kita bila kita buka puasa, bila kita buka puasa, ada saya pernah tengok beberapa kali buka puasa di masjid ni, tengok dia sampai dah waktu dah buka puasa lepas tu dia relax dah tak ada apa-apa, sekejap je, seminit dua je lambat sedangkan maknanya ini yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Agama kita akan teguh nyata selama mana orang ramai menyukai berpuasa. Bermakna apa? Bermakna kita memberi perhatian kepada apa yang disarankan, yang dinasihatkan, yang dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak beri perhatian kepada perkara yang menggembirakan kita, bagaimana mungkin kita memberi perhatian kepada perkara yang menyusahkan kita? Benda ni menggembirakan kita. Dah sehari kita berpuasa, haus, dahaga, lapar. Lepas tu bila tiba masa, kita kata tak apa, aku boleh tahan. Perkara yang menggembirakan kita lewat, tetapi macam mana manakah mungkin kita boleh melaksanakan perkara yang menyukakan kita? Antaranya jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dari sudut tujuan syariat, tujuan kenapa peraturan atau hukum Allah diturunkan kepada kita, yang pertamanya ialah untuk menjaga agama, untuk menjaga agama. Yang keduanya ialah untuk menjaga nyawa. Kalau kita berjihad, sudah tentu kalau kita berperang, ditakdirkan kita kena berperang untuk mempertahankan tanah air kita, seperti mana yang berlaku di Gaza pada hari ini. Banyak yang terkorban, ramai yang terkorban, betul tak? Ramai yang terkorban. So kita akan kata, ada pasal kita nak berperang, ramai yang terkorban. Kita tinggal tinggi je lah. Tapi apa yang kita gadaikan? Yang kita gadaikan agama kita. Sedangkan mempertahankan agama itu adalah yang lebih pertama daripada kita mempertahankan nyawa kita. Agama itu dulu yang perlu kita dahulukan. Apabila kita dijajah, apakah jaminan kita masih kekal dalam agama Islam? Tak ada jaminan. Jadi hendaklah kita mempertahankan diri kita. Jadi sebab itulah kita jangan melampau dalam beragama. Kita hendaklah tawazun, kita hendaklah seimbang, kita hendaklah ikut seperti mana yang dikehendaki oleh ajaran agama kita. Jadi apabila kita melampau daripada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita, maka inilah yang akan membawa kepada kerosakan, fasad. Bukan fasad Volkswagen, itu fasad, ini fasad lain, bedul lain. Dan inilah yang berlaku kepada puak-puak golongan Turian dan Turian seperti kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun yang sama kita belajar beberapa kali, dan juga kaum Lut dan Fir'aun dan Namrud. Ini adalah apabila kita melampau, maka akan menyebabkan kepada kerosakan, akan menyebabkan kepada kehancuran. Dan memang masyhur yang tercatat di dalam hadis kisah sahabat yang hendak solat malam tak nak tidur, kemudian dia nak puasa je sepanjang masa, tak nak berbuka, dan dia hendak beribadah di sepanjang masa dan tak nak berbuka. Dan Nabi SAW menegur mereka, ini bukan caranya manusia bertuhan. Kalau dia ada Tuhan, maka dia tak akan buat perkara yang sedemikian. Dan sebab itulah Rasulullah SAW menasihatkan mereka atau mengingatkan mereka, apabila sekiranya mereka masih melakukan perkara sedemikian dan tidak ada keseimbangan di dalam diri mereka, maka kau ini bukan daripada umatku. Jadi kita boleh solat malam, dah penat kita tidur, hilang penat kita bangun balik. Kita boleh puasa, tetapi janganlah terlalu melampau puasa. Dan bila tiba masanya kita berbuka, kita berbuka. Begitu juga apabila kita sudah ada berkenan di hati ataupun ada hajat dan sudah sampai rezeki kita untuk bernikah, maka kita bernikah. Jangan kerana kita takut untuk bernikah, kerana kita takut kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang pertama. Wala tatghaw, jangan melampau. Perkara yang kedua ialah wala tarkanu ila alladziina zalamu. Janganlah
kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Dalam kitab khawatir Quraniyah ada disebut tentang kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Dia berkata Maha Suci zat yang telah menjadikan keseimbangan agama itu antara dua lam, iaitu la tara, la taqdaw dan la taqkan. Ini dia ada dua lam yang mengimbangi, yang memberikan keseimbangan terhadap apa-apa sahaja masalah yang kita ada dalam kehidupan kita ini. Okey. Jadi cenderung yang bagaimana? Cenderung pada dua keadaan. Sama ada kecenderungan prinsip dan emosi atau kecenderungan kepada kebergantungan. Satu, dia secara perasaan, secara emosi. Yang kedua ini adalah secara fizikal. Secara fizikal kita cenderung. Kerana kecenderungan pertama dia menghapuskan istiqamah dan konsistensi, iaitu kecenderungan hati dan emosi kepada manusia yang berlaku zalim. Manakala kecenderungan kedua pula ialah berbalik kepada makna perkataan akan wala taqkan, rukun yang digunakan dalam ayat itu tadi. Rukun itu adalah tempat bersandar sesuatu perkara. Jadi kalau kita sandarkan diri kita, bergantung diri kita kepada seorang manusia yang zalim, maka contohnya kita bergantung untuk mendapatkan makan minum, bergantung kepadanya untuk mendapatkan jawatan, maka apabila kita cenderung kepada mereka ini dalam dua keadaan, dari segi prinsip dan emosi, dan juga ketergantungan kita dari sudut duniawi, maka itu adalah kita cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jadi siapa yang zalim ini? Orang bukan Islam yang menindas. Boleh jadi juga Muslim sendiri yang berlaku zalim terhadap orang-orang yang baik. Dan manusia yang zalim itu ialah manusia yang mensyirikkan Allah, melakukan maksiat dan menindas hak sesama manusia. Dan manusia yang berprinsip salah meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan zalim, kan? Jadi kalau hak orang diambil, kalau kita tengok pada hari ini, sedang Gaza kerana nak cari tentera Al-Qassam yang berlindung di sebalik bangunan-bangunan
seperti mana yang kita lihat pada hari ini yang berlaku di Gaza, kan? So, siapa yang zalim, kan? Siapa yang kejam? Kata nak cari tentera Al-Qassam yang sembunyikan, tapi kenapa tak terbunuh askar yang terbunuh, yang syahid ialah anak-anak yang ramai, wanita-wanita yang ramai, dan orang-orang awam, bukan tentera Al-Qassam mempertahankan tanah air itu, kan? Jadi siapa yang zalim, kan? Yang zalim ni puak yang menyerang, puak yang mempertahankan diri mereka ini dizalimi. Jadi dalam mempertahankan, kita juga dalam menyokong mereka mempertahankan atau memberikan hak mereka, kan? Untuk membantu mereka mempertahankan diri mereka, kan? Jadi sebab itulah pada hari ini kita tengok, kan, okey, mana syarikat-syarikat yang ada kaitan langsung dengan Zionis Israel ini, kan? Dengan kerajaan Zionis Israel ini. Di antaranya McDonald, okey, McDonald ke boykot, kan? Pasal apa? Sebahagian besar daripada keuntungan yang diperoleh McDonald ini disalurkan ke Jewish United Fund, JUF, kan? Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan, kan? Takkan kita nak cenderung, kan? Jangan kita cenderung kepada orang yang zalim. Itu adalah antara perkara yang boleh menegarkan kita kepada istiqamah. Jadi disebutkan satu riwayat yang berkenaan dengan Sufyan Al-Thawri. Dia ditanya oleh seseorang. Dia kata, aku bekerja sebagai seorang penjahit untuk si zalim itu. Apakah aku termasuk di dalam golongan orang-orang cenderung kepada si zalim? Jadi orang ini bertanya kepada Sufyan Al-Thawri. Dia cuba nak memahami wala takkan, apakah dia termasuk, dia cenderung kepada orang yang zalim itu, kan? Jadi Sufyan Al-Thawri menjawab, tidak, kan? Soalan dia cenderung, kan? Dia cenderung kepada si zalim. Dia kata, bukan, kau cenderung, kau tu yang zalim, kan? Menjahit untuk si zalim itu bukan cenderung, kau bersama-sama dengan orang yang zalim itu sendiri, kan? Orang yang cenderung ialah orang yang jual jarum kat kau untuk menjahit pakaian kepada si zalim itu. Jadi itu satu, apa kata, satu pandangan yang amat keras, atau amalan yang amat keras oleh Sufyan Al-Thawri kepada lelaki berkenaan. Jadi bila kita bincang dengan istiqamah ini, maka kita akan melihat bahawa dia ada berkait rapat dengan keseimbangan. Jadi apabila diibaratkan, apabila kita berjalan, maka kita dalam mengimbangkan diri kita dengan baik. Supaya apa? Supaya apabila supaya kita tidak terjerumus ke lembah api neraka. Sebab itulah dalam ayat yang sama, yang 113 itu tadi, akhirnya pada mereka yang cenderung ataupun yang cenderung ataupun condong kepada si zalim ini, balasannya ialah balasan api neraka. Tidak
kita rasa terbeban dengan solat, tandanya kita tidak mengasihi kekasih yang maha pengasih. Kalau kita rasa berat kan, macam orang bercerita lah kan, Haji Abang Mat, macam cerita tahun berapa Abang Mat cerita, tahun 55 kan, lama kan. Kita mungkin sebagian besar kata tahun 60 kan, tahun 80-an kita bercerita kan. Macam mana bagi nak lah kan, bercakap pun rasa penat pun hilang kan, macam tu lah, macam ada pengalaman dia cerita dia. So itu maknanya itu sikap, itu cara kita bercakap dengan kekasih. Jadi maknanya apabila kita solat, kita dapat merasakan ketenangan, kita dapat mendapat kerehatan, maka itulah di saat itulah kita kena perlu rasa gembira kan? Kerana memang kita berkasih dengan Allah yang maha pengasih dan yang maha pengasih. Dan akhir sekali ialah sabar, wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra muhsinin. Dan sabarlah, sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita sabar dalam belajar agar kita menjadi terpelajar kan? Jadi kita sabar dalam untuk ilmu, susah-susah pun kita usaha juga untuk kita boleh faham. Kalau kita tak faham dengan seorang guru, kita cari guru lain, kita mengantau untuk mendapatkan ilmu. Kita sabar dalam berdakwah, dalam mengajar ahli keluarga kita, untuk mematuhi perintah-perintah Allah SWT, solat pada waktunya, menjaga auratnya, menjaga tingkah laku akhlaknya, tidak bercakap bohong, tidak mengumpat orang kan, tidak menyebarkan SMS atau WhatsApp yang berbau fitnah dan sebagainya kan, macam-macam tu kan. Tidak membocorkan rahsia apabila perbincangan melibatkan antara rakan-rakan yang rapat kan. Ini adalah akhlak-akhlak yang diajar oleh dalam agama kita kan. Jadi ini adalah kita kena sabar dalam ketaatan, dan kita juga sabar dalam kita melaksanakan suruhan dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Jadi sabar ni dia akan dapat mendorong kita mengawal emosi daripada sifat melampau. Begitu juga bagi mereka yang mempunyai kekuasaan, mempunyai power, maka adalah mereka juga mempunyai sifat yang sabar kan. Jadi kalau kita lihat dalam kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir, Allah SWT menyebut dua kali kan kepada Musa, sehingga Musa berkata, qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Sesungguhnya kau akan dapati aku ni orang yang sabar. Jadi tapi kita tahu apa yang berlaku pada Nabi Musa AS, tidak sabar juga kan? Tak sabar juga. Jadi kita pun terhad pada tiga saja kisah berkenaan dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan? Kalaulah Nabi Musa bersabar seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada kita dalam salah satu hadisnya, kalaulah tidak kerana kesabaran tidak kerana ketidaksabaran Nabi Musa, sudah pasti lebih banyak lagi cerita-cerita yang kita akan dapat perolehi daripada ilmu-ilmu lain yang boleh kita dapat dengan kisah Nabi Musa dengan Khidir. Jadi itulah